Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kita berjumpa lagi dalam rancangan Agenda Sukan, sebuah rancangan yang kami terbitkan melalui platform YouTube dan juga Facebook. Rancangan Agenda Sukan adalah rancangan mingguan yang membicarakan tentang perkembangan sukan di negara kita, dan melalui agenda sukan ini juga kita ada menjemput tokoh-tokoh sukan di negara kita untuk membicarakan tentang agenda-agenda sukan yang dimainkan oleh setiap persatuan ataupun yang telah dimainkan oleh tokoh-tokoh sukan. Pada minggu ini kami alhamdulillah berjaya membawa tokoh sukan yang banyak memainkan peranan dalam konteks pembangunan sukan sepak takraw di negara kita. Beliau yang kami maksudkan adalah Datuk Seri Ahmad Ismail, Presiden Persatuan Sepak Takraw Malaysia. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang ke studio kami Datuk. Terima kasih Tuan Haji kerana sudi menjemput. Terima kasih kerana Datuk telah memberikan semangat kepada kami untuk meneruskan rancangan agenda sukan ini. Teruskan, ini satu usaha yang begitu baik. Kita menyokong di mana juga yang boleh saya bantu dan PSM bantu, insya-Allah akan kami. Terima kasih Datuk. Terima kasih. Bersama Datuk Seri Ahmad sebentar nanti kita akan membicarakan beberapa soalan yang akan saya utarakan kepada Datuk, dan saya harap melalui penjelasan ataupun pandangan yang diberikan oleh Datuk Seri Ahmad Ismail akan terus menyemarakkan sukan sepak takraw di negara kita. Baiklah, sebelum itu dalam rancangan agenda sukan ini juga kami ada membawa segmen-segmen berikutnya, iaitu segmen berita dan juga segmen-segmen ulasan, dan bersama Datuk kita akan mulakan segmen pertama, iaitu ingin mendapat pandangan daripada Datuk. Baiklah Datuk, saya pergi kepada soalan pertama kita hari ini, agenda yang pertama. Boleh tak Datuk komen tentang pandemik COVID-19 serta kesan ke atas bidang sukan, khususnya sukan sepak takraw? Bagaimana Datuk melihat pandemik ini telah merencatkan acara sukan, bidang sukan dan juga sepak takraw sendiri? Terima kasih Tuan Haji Syauqi. Satu lagi, cuma bila dah sebut soal pandemik COVID-19 ni, izinkan saya dengan dah diambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada our frontliners yang telah bertungkus lumus siang malam. I mean, without them kita tak tahu apa jadi. Betul. Dengan dia orang kita dapat lihat perkembangan yang begitu positif. Betul. Dan sudah barang pasti juga terima kasih dan penghargaan yang begitu sangat bagi pihak Persatuan Sepak Takraw Malaysia dan juga bagi pihak warga sepak takraw seluruh tanah air. Kita ucap terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, menteri-menteri kabinet khusus yang memang terlibat secara langsung, Kementerian Kesihatan, kemudian ketua pengarah sendiri yang banyak membantu dengan kepakaran beliau yang ada. Kita begitu terharu bahawa di negara kita mempunyai pemimpin yang sebaik itu, dan juga government officers yang begitu, dan semua itu begitu terlibat. Terima kasih juga kepada pemuda-pemuda kita yang sanggup membantu orang di rumah hantar Grab, Food Panda, Grab dan sebagainya. Lebih sikit juga saya nak cakap, kalau diizinkan. Sila Datuk. Ini melalui apa yang saya lihat sendiri. Mungkin banyak parti juga yang tolong. Kita mungkin tak nampak. Selain pada NGO pun banyak buat. Tapi sebenarnya parti-parti siasah ni pun banyak membantu dalam COVID ini. Contoh yang saya dapat lihat sendiri ialah UMNO sendiri. Kita lihat betapa pimpinan UMNO yang saya tengok almost every day. Dia pemuda UMNO, wanita UMNO, puteri UMNO bersungguh-sungguh. Dan kita lihat mereka ini bukan sekadar hantar makanan kepada frontliners. Mereka menghantar keperluan-keperluan seperti sanitizer, mask. Kemudian juga kita lihat bagaimana dia orang masuk turun ke kampung-kampung, memberi bantuan barang-barang dapur, beras, gula dan sebagainya. Dan ini dilakukan saya tengok almost every day. Ini pun satu benda yang harus kita hargai. Sumbangan, dan saya rasa itu semua buat bukan ada peruntukan. Betul. Semua dia orang sendiri yang cari ini. Inisiatif sendiri semua. Dan saya yakin juga mungkin parti-parti lain dan sebagainya pun buat juga. Tapi mungkin saya tak begitu dekat untuk follow them lah. Okeylah, itu nombor satu. Kemudian dari segi kita balik pada soal sukan dalam tempoh COVID ini. Sememangnya kita nampak ada masalah. Sebab permainan sepak takraw ni, kalau you tak main agak sekian lama, you akan kehilangan dia punya momentum. Rhythm tu dah lari. Skill tu juga akan start pudar. So perlu dibuat selalu. Tetapi oleh kerana keadaan yang telah berlaku sedemikian rupa, maka saya pun, walaupun kita tak boleh jumpa, tapi komunikasi cara lain masih boleh lah. Telefon, video conference dan sebagainya. Dengan ketua jurulatih tu,
kalau tak setiap malam pun selang satu malam. Okay. Mesti saya bincang dengan dia. Okey, apa yang kita buat sekarang daripada COVID peringkat awal, saya minta dia orang bagikan tugasan kepada pemain. 1 week punya tugasan. So every week it will be renew. Katalah kita bagi contoh pumping berapa kali, skipping berapa lama, berapa minit. Adalah dia punya tugasan-tugasan yang diberi dan saya monitor closely every day. Okey. And anak-anak kita diminta dibuat di rumah. Okey. Dia orang buat di rumah dan dia orang kena hantar video latihan dia orang kepada ketua jurulatih. Kemudian ketua jurulatih pula akan submit video itu kepada jurulatih lain termasuk kepada saya. And then kita bagilah sejam setengah allowance, walaupun kerana budak kita ramai, tapi alhamdulillah jurulatih kita juga agak ramai. Jadi saya cadangkan kepada ketua jurulatih dalam tempoh ni tak usah duk kiralah feeder killer ke jurulatih tu. Kita ambil katalah satu jurulatih study balik 3-4 orang ya. Sebab kau nak study semua makan masa jam. Berjam-jam. So seorang ni katalah si A dia ambil 3 pemain. Mana-mana pun saya serah pada ketua jurulatih untuk bagi. Kemudian kita bincang balik. Dan saya sendiri pun saya tengok kalau kelemahan apa yang ada. Contoh di peringkat awal saya menekankan timang. Timang ni pada saya memang wajib. Kemudian bila saya tengok peringkat awal dia orang timang, timang. Tapi saya kata no, saya nak dia orang timang satu hari 30 kanan saja. Kemudian baru pergi ke kiri saja. Tak mau kiri kanan. Timang saja 30 kanan dan bola hendaklah atas pada kepala. Then you have a better control. Yalah kalau bola naik takat ni sat dia lah. Dan peringkat awal pun susah nak dapat. Mungkin daripada stop lama. Daripada stop lama susah juga. Tapi lama-lama kemudian saya kata kita Talib, from now you tengok. Bagi KPI naik 35, naik 40. Lepas tu baru campur kaki. Itu asas yang yang bila saya mula pegang SM pun orang tua-tua lama ada nasihat saya. Datuk, ini kena jaga dalam latihan. So masuk dalam seluruh squad kita yang ada pun before kita start memang 15-20 minit atau setengah jam depa kena timang dulu bola. Itu perlu. Ini yang dilakukan oleh pemain kebangsaan kita lah. Pemain kebangsaan dan depa tak boleh lari sebab ada video. They have to submit video. Yalah, saya yakin anak-anak saya memanglah ada juga orang kata mana tahu dia pasal limpat baju tak lawan lampat dia buat siap. Saya sedap kerana saya boleh tahu peringkat awal bila saya bagi tu saya sebut nama lah. Yalah, ya betul. Pumping dia buat baru 6-7 saya dah boleh dengar napas dia dah. Betul. Pasal saya call personally dia agak selain pada saya dah suruh ketua jurulatih buat dulu. Kemudian saya pun call, saya kata aku tengok ni badan baik kurus sikit apa. Boleh lah. Tapi alhamdulillah lah hubungan saya dengan pemain ni lebih kepada seorang ayah dengan anak. Cantik Datuk, cantik. Jadi dia orang pun mudah dengan saya. Kadang-kadang ada benda personal pun boleh dia cakap saya terang. Betul. Itu senang sekali lah. Okey, dari perkembangan semasa apa yang dilakukan oleh pemain-pemain kebangsaan seperti yang Datuk Seri ceritakan tadi, bahawa mereka tetap menjalani latihan melalui monitoring program yang dilancarkan, yang diadakan oleh PSM. Ajak kita sembang sedikit pasal satu kejohanan ini yang saya anggap telah memberikan orang kata satu perkembangan yang sangat baik di dalam arena sepak takraw di negara kita. Apa yang saya masukkan ni tentang STL dulu. STL ni memang telah mengubah ataupun telah memberi satu potensi sebenarnya Datuk, walaupun dah sebelum ni kita kekurangan tournament-tournament yang baik. Komen Datuk mengenai STL ni. Terima kasih juga kepada Tuan Haji kerana menjadi pengulas utama kita dalam STL since kita mula sejak mula itu. Sejak mula tahun 2014. Betul Datuk. Dia sebenarnya STL ni Tuan Haji it's not that easy. Memang sekarang kita nampak gah STL. Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah. Allah telah memberkati usaha kita. Berarti Allah redha dengan apa yang kita lakukan untuk pembangunan sepak takraw. Sebenarnya bila saya ambil alih tu, but it takes sometimes, bukan kata dandan. Saya duk kata aku kena buat liga. Aku kena buat liga saja yang boleh hidup. Because saya adalah 6-7 kejohanan per year, masih rasa tak cukup. So saya nampak liga saja boleh. Kemudian bila kita buat liga melalui ahli gabungan di peringkat awal secara berpasukan, kita juga menghadapi masalah. Kita ada masalah macam mana? Kita buat liga sekit pertama. Contoh, satu negeri tak dapat main dengan alasan-alasan yang saya yakin menasabah. Kemudian saya kata tak apa.
Kali kedua you kena main lebih sikit. Pasal kita tak mau dia terkeluar pada saingan. Saingan tu kalau kita buat dulu kita dah berapa 5 ke 6 lah sikit kan. Betul. Kita kata sayang lah. Sayang lah, betul lah. Kita benarkan. Okey. Kemudian biar sikit kedua dah orang lain belah-belah. Tu lah. Betul ya. Dia main sampai peringkat ketiga saya jam. Yalah. Lalu saya kata susahlah, takkan orang lain pun nak kena tambah gamenya banyak pula untuk nak cover tu semua kan. Betul. Jadi pada saya it's a failure. Ya. Saya rasa mungkin kita akan buat dalam bentuk lain. Dan saya tengok liga makan perbelanjaan tinggi. Banyak tinggi ya. Saya tanya diri saya, I have to be realistic. Ya. Ya Allah, aku adalah seorang ahli berniaga yang kecil kan. Ya, betul. Masa aku ada duit, Okey. Tapi apa kata aku dah buat liga jalan 2-3 tahun, tiba-tiba ditakdirkan satu ujian datang padaku, aku tak mampu nak teruskan. Jadi dengan apa yang kita ada ilham lah pada saya, hidayah yang Allah bagi, I need somebody to be with me. Yes, of course. Somebody to support me. Betul. Maka saya carilah. Partner lah. Dia cari tengok apa, bincang dengan beberapa ni semua. Sepak takraw time tu. Betul lah tu. Bukan senang. Sungguh. Bukan senang. Bila saya ambil alih tu adalah yang paling susah saya tengok. Jadi itulah saya kata dengan masalah itu dulu. Kemudian bila saya fikir main, saya kata liga saja. And then saya cari-cari, saya nampak UFA Sports. UFA Sports ni juga dia one of the sister companies dengan American Idol. Okey. American Idol quite a very big company. Dia tak silap dia pusat di berpangkalan Jerman. Pusat dia Jerman, tapi dia ada branch di Singapura. Di Singapura. So tahun 2010 tu saya dah start dah. Saya start turun pi balik. Couple of times juga, beberapa kali saya turun dan dia pun datang juga beberapa kali. Kemudian dia tempoh 2 tahun duk bincang mai. Of course kita dapat tentangan nak buat STL ni malah macam-macam ni konsep benda baru yalah. Ni nak buat duit lah. Nak tu lah. Macam-macam tomahan lah. Okey, bila dah kita almost finalize, the agreement peringkat saya sendiri dengan dia finalize. Saya jemput semua exco BSM time tu. Timbalan, Naib, Presiden apa semua exco. Bincang dan saya minta Jeff Chu ni bentang clause by clause. Satu-satu klausa demi klausa dibuka. Okey, bincang. Ada tambahan, ada dia ni bagi idea. Betul. Dipersetujui. Okey. Kemudian bila dah buat semua tu siap, saya nak tekankan di sini. Banyak orang sangka Tok Mat buat duit, masya-Allah. Tak apalah, tapi itu semua fitnah pada saya. Saya I want to see things happen. Saya tak mau nak buang masa duk jawab tapi dah you bagi kesempatan betul. Dalam perjanjian kita dengan UFA Sports dari awal, kita tak ada minta apa. That means you tak payah bayar sanction fees, you tak payah apa, because I want to see the games. Saya nak pembangunan itu berlaku, bukan duit. Betul. Okay, and then tapi takkanlah kita tak mau langsung. Iyalah, perbelanjaan lain-lain lah menguruskan and then saya kata alright. Akhirnya kita setuju 20% daripada profit yang dia buat. To be shared with PSM. Okey, benda tu setuju. Dan at that time, masa tu 2012, forecast dia kita boleh buat profit dalam 5 years. 5 tahun kita boleh dapat keuntungan. Okeylah, alhamdulillah 5 tahun sabar dirasat. Bolehlah bantu kita boleh guna pula duit itu untuk buat pembangunan lain, perjalanan banyak. Tapi malangnya sampai sekarang and then ialah mula UFA Sports, ada UFA Sports kita dengan Astro 2 tahun kita sign agreement tak jalan dah. Tak jalan. That's why I say bukan senang STL. Betul itu. 2012 sign tak jalan lagi. 2014 bila Astro mula masuk baru kita boleh dapat. Itu yang kita start sampai ke hari ini. Dan memang Astro pun sedar bahawa belum ada untung. Betul. Belum ada untung. Betul. Dia orang ingat mudah. Saya rasa production cost saja is about 4.7 million. Sungguh Datuk. Sungguh. Jadi production cost senang jelah. You all fikir satu ya. Orang masuk advertisement dalam TV, seminit 2 minit berapa kena bayar. Betul. Fikir yang tu sudah. Betul, sungguh Datuk. Dan kita punya STL lebih kurang atau lebih 100 jam. Betul. Keseluruhan. Betul Datuk. Nak buat duit apa? Betul. Nak bayar kat mereka pun tak mampu. Betul. Datang situ PSN tak payah bayar. Malah Astro juga membantu saya dari segi kewangan untuk nak organize event tu pun okey. Of course ada yang dia take care. Macam pengulas dia direct. Betul. Cuma dia berunding dengan kita, memang ada understanding. Siapa pengulas kita putuskan bersamalah. Saya tak kata hak kita ke apa. Tapi banyak orang duk sangka lah ni macam seolah-olah PSM is nothing in STL. No. Saya nak tekankan bahawa STL
hak PSM. Yes. Malah apa juga jenis sukan yang masyhur, ia adalah milik Badan Sukan Kebangsaan. Ini Persatuan Sukan Kebangsaan itu. Yes, yes. Okay. Malah bila ada timbullah isu ni, adalah sikit-sikit kadang tu kan, saya bincang balik dengan Astro punya top management. Lepas tu saya kata, okay, I don't want to argue. Walaupun sebelum pergi bincang dengan top management, pengurusan PSM berbincang dengan peguam kita. Peguam kita, dia ni memang pakar dalam sukan. Dia kata, it is your asset, it is your rights. Lepas tu saya kata, it's okay, saya nak elok ya. Betul ya. Dia kata, saya nak bagi elok. Okay, bila jumpa dengan top management, saya kata, okay, even I punya lawyer, kata, even my lawyers have told me such a thing, but we look forward. We want to move on. That's right. Okay. I will consider, saya kata adalah, saya bersedia, kita setuju bersama hari ini, bahawa STL adalah aset bersama PSM dan Astro. Betul. Pasal kalau tak ada PSM pun tak ada sepak takraw, tak ada STL. Yes. Dia pun okey gitu, it's very good, dia pun setuju. Betul lah. Jadi itu yang saya nak kata. Jadi kalau orang duk kata PSM tumpang, no. Sebab kebetulan agreement kita mati 10 tahun kita sign 2012 tu. So tahun depan mati 2022. 2022 mati. Of course lah kita bebas pergi dengan lembat. Kita dah duk kerja dengan mereka elok. Dah elok dah. Melainkan ada masalah lain yang berlaku dalam tempoh setahun ni. Itu lain lah. Itu pun saya tak boleh buat keputusan seorang. Betul Datuk. Format yang ada dalam STL ni pada saya Datuk, apabila pihak Datuk membawa kejohanan ni ke peringkat negeri-negeri lain kan, sikit-sikit tertentu tu, sangat baik dan juga ada macam Champions Cup yang last sekali tu, macam tahun lepas ni buat dekat JB Johor kan. Boleh Datuk komen sikit tentang. Okey, saya komen. Sebenarnya memanglah kita dalam apa yang saya buat lah, peringkat yang saya buat, yang rapat dengan saya saja tahu, because I cannot share everything. Of course lah Datuk, memanglah. Jadi yang rapat dengan saya kata okey, waktu ni kita nak tengok permainan kita pun agak jauh dengan Thailand. Waktu tu jauh lah saya akui. Iyalah. Tu saya kata kita kena rapatkan jurang. Apabila kita dah lebih kurang sama, saya kata bila kita berada di dalam satu platform yang sama, ketika tu memang saya ada imported players. Tapi bila 2016, 14, 15, yes. 2016 mesyuarat majlis tertinggi. Saya kena desak. Tu dia. Kena desak betul. Kelas lah saya cakap dengan kawan lagi. Kawan saya. Desak saya, Datuk, kita kena ambil import. Kami nak ambil Datuk. Kami nak bagi kuat. Kebetulan Penang pula bagus. Bagus masa tu. Macam mana kami nak pergi Penang kau tak ambil import apa semua. Saya buka depa. Saya try terang kat depa. Saya kata bukan. Saya ada masa. Bukan sekarang. Bukan sekarang. Belum lagi. Iyalah. Sampai last kali saya kata aku buat STL ni untuk anak-anak kita, bukan untuk anak orang luar. Betul. Pun tak nampak juga. Saya baca sambil dia cakap ni, saya berhati. Kalau aku suruh undi, aku kalah ni. Saya kata aku kalah. Saya nampak yang nak support pasal banyak negeri, dia lebih, maaf cakap lah, mungkin pada ketika itu. Agak emosi sikit lah. Dia fikir negeri mengatasi negara. Okey. Saya fikir satu ya. Saya kata kalau bawa import, sampai saya cakap dia, kalau bawa import, siapa yang hampa nak bawa? Betul lah. Saya cakap Penang saya. Yalah, betul lah. Betul lah. Saya siapa hampa nak bawa? Tekong. Apa jadi tekong kita? Tekong kita, anak muda kita. Duduk di belakang. Betul. Saya kata bila dapat pendedahan. Benda ni untuk mereka. Betul. Kita buat tournament ni untuk mereka. Priority. Tapi tak ada. Saya tahu tak boleh. Macam-macam alasan saya kilas ikut tu. Ada juga yang sokong saya. Yang sokong saya pun kena tengih balik begitu. Dia. Orang sangka kata apa, saya dictator. No. Okey. Sampai saya baca, kalau itu aku undi, aku kalah aku tahu. Kalah teruk saya kata. Bukan itu soal kalah menang. Tapi soal dia matlamat kita tak tercapai. Betul. Saya simple dia. Saya apa-apa saya paksi pada Allah. Iyalah, betul lah tu. Ya Allah, keadaan ni tenang. Ni dah latih ya. Dah latih lah doa. Berilah aku hidayah. Betul tu. Tiba-tiba dia bagi kat saya satu hidayah. Ya. Champions Cup tu. Okay. Masa tu baru lahir dia tu. Okey. Lepas saya kata okey macam ni lah. Saya ingat begini. Kalau you all import, saya kata you ambil satu negara seorang. You ambil dia ni pula, ambil daripada negara yang sama tapi seorang. Okay, lah ni saya nak buat macam ni. Saya tambah satu lagi kejohanan, tahap atas sikit. Kita namakan dia STL Champions Cup. Kita ambil 4 yang terbaik, mata terbaik dalam Premier.
Kemudian kita jemput 4 negara luar. Masa ya. time tu tak saya duduk berjalan lah. Yalah. Yang ni tambah aku punya 4 nation. Ya. Kan saya duduk jemput 4 nation nampak untuk Betul, persiapan pada squad kan. Betul. Saya tak boleh. Lepas tu saya dah baca banyak benda dah. Ya. Alhamdulillah lah. Tuhan bantu saya time tu, dia bagi saya nampak. Ya. Lepas tu ada juga di antara ni. Yang tanya ni kanan dia ni. Tu dia orang kanan tanya. Datuk tak boleh kata macam tu tu. Kalau Datuk bawa depa orang luar, kita ni negeri. Macam mana nak pukul pemain negara? Oh, dia boleh kata macam tu. Saya dah baca saya tahu. Nasib baik dah dapat ilham tu lah. Saya kata okey. Tadi saya sebut apa? Kebetulan saya awal dah habaq. 4 tim terbaik, tetapi dibenarkan tim yang kalah boleh ambil orang boleh tukar masuk. Elok. Cuba tengok jauh, saya kata. Pada ketika itu saya tak nafi ada skuad nasional, skuad kebangsaan kita yang bermain untuk negeri. Betul. Tapi negeri dia tak berjaya nak pergi sampai peringkat. Tak qualify ke sana. Budak tu bagus boleh ambil. Boleh ambil ya. Terus saya kata akhirnya cuba tengok. Berarti akhirnya yang bermain dengan 4 negara adalah skuad nasional. Betul. Baru dah nampak. Bila dah nampak tak boleh nak buat apa. Yalah. Terpaksa setuju. Tak tahulah dalam hati setuju tak setuju pun saya kira aku tak perlu bawa import lagi. Belum masa pada saya belum masa. Kalau dah sampai yes memang ada plan, but saya rasa no. Akan tenggelam lah tekong kita, especially tekong. Betul. Okey, kemudian bila dah settle bab tu, kita dah settle ni panjang kita. Tak apa go ahead lah. Saya edit lah nanti. Okey, bila kita dah settle bab yang tu, alhamdulillah kita jalan lah 2016. 2017. Okey. Tak ada import players kecuali 4 negara. 2018 mereka buat hal lagi. Mereka buat hal pula dah. Tapi masa tu saya tengok is okay dah. Time tu pula saya pun dah baca dah, saya duduk dengar. Kadang benda ni dalam sepak takraw belum masuk mesyuarat, you dah dengar betul. Betul. Bila saya dengar tu saya fikir saya kata okay lah, I think it's high time. Because semula kita pula boleh test dia. Betul. Saya yang peringkat awal saya tak mau lagi kerana saya tahu satu, kalau kita buat macam tu, negara luar, especially yang kita punya rival lah. Betul lah. You sangka dia nak hantar skuad negara dia main dalam negeri-negeri? Betul tu. Dia akan hantar pelapis yang dia nampak atau pemain dia yang berpotensi dia nak masuk. Dia bagilah pendedahan. Betul. Pendedahan satu bab. Tapi yang lebih membimbangkan saya, kalau anak dia tu, pemain dia tu dah duk jumpa dengan kita punya national squad melalui tim yang berbeza. Tapi since kita buat liga, dia akan bertemu. Betul. Tambah premier 2 kali. Betul. 2 pusingan kan? Ya, betul 2 pusingan. So, gerun dia besok dekat budak kita tu tak ada dah. Dah hilang. Dah duk main selalu. Dah selalu dah. Sebab apa kita masih ada gerun tu sikit? Sebab saya bila minta untuk kita pilih berlatih di Siam ke apa, nak buat bersama sparring, no way dia bagi squad dia. Tapi dia bagilah squad Navy. Ya, betul. Semua dia bagi lekat tu ya. Ataupun bagus kalau besar. Tapi main player depa yang utama dia tak bagi. Dia takkan bagi. Dia tak bagi. Jadi saya fikir no point because STL is not meant for them lah. Di mana marah saya marah lah. Ini terus terang saya cakap. Betul tu. Kita mesti ada prinsip kita. Betul. Tapi okeylah bila kita dah buat macam tu, alright. Kemudian kita jalan. Kita dah jalan 2018 saya kata okey tak apa. Sekurang-kurangnya kita pun dapat pengalaman dan yang ilmu tadi saya takut tu saya yakin budak kita akan dapat. Betul. Bila budak kita duk main yang depa selalu, iyalah. Dia pun hilang gerun dah. Betul lah. Sebab tu sebenarnya SEA Games baru ni dah cantik. Dah cantik ke tu SEA Games baru ni dah cantik dah. Ada juga saya nak ni kan. Setengah orang dia hantam kita. Dia ni budak ni lagi bagus pada dia ni. Pasal apa tak masuk? Maaf saya takkan jawab saya kata. Iyalah. Sebab dia kalau saya jawab itu anak saya. Saya terpaksa aibkan dia lah. Betul. Elok begitu. Maruah. Maruah. Kalau kena dia dah ada anak isteri. Betul itu. Dia mesti ada mak bapak. Betul. Dia mesti ada keluarga. Ya. Tapi aku kena hantam sudahlah. Tak apalah. Orang nak kata apa pun bila. Cuma saya nak bagi secara secara umum ya. Kita banyak buat juga dengan negara luar. Betul. Kita buat negara luar, tak kiralah national atau tak national. Tapi kalau tak national pun kalau kita tak mampu. Apa dengan national? Betul lah. So bila saya tengok there are some players, ada pemain kita saya tak nafi dalam negara hebat. Pumpang-pumpang macam nak pecah gelanggang. Tu dia. Dia hebat sungguh. Cuma dia tak lompat net saya tak tengok lagi. Lompat airport dah berlaku. Dah berlaku dah kerap dah. Net yang saya tak pernah tengok lagi. Tapi itu maaf cakap lah, saya minta maaf kalau saya ada silap cakap ni, saya minta maaf. Tak apa. Tapi pada saya dah pegang lama pun bagus juga. Bagus lah. Bagus. Kita dapat pengalaman.
mereka ni jago takat sini. Tapi bila pi bertemu dengan negara luar, mereka jadi kecut sikit. Kecut banyak. Tapi mereka tahulah, pasal saya pasti bagi mereka ni, apa ni, bila nak takut kat mereka mah. Pujuk, bagi nasihat, khayau. Kalau pilih bahasa Penang, dia kata maki pun pernah dah. Kena cerkah habis semua dah. Dah. Bebai kat mereka. Bebai kat mereka. Yalah. Macam-macam maklum bapak dengan anak. Yalah, betul kalau lah. kita presiden nak jaga sendek. Betul. Bapak dengan anak tak apa, kita tak kisah. Datuk, saya perhatikan mempunyai satu kelebihan untuk membakar semangat pemain tu, yang boleh Datuk share bila situasi macam tu. Apa yang Datuk tekankan kat player-player kita ni bila mereka menghadapi situasi itulah. Dia yang utama dia ialah negara. So semangat patriotisme itu harus ada. Saya kata okey, yes, nama you akan naik. Family you pun akan bagus. Jiran akan hormat mak hang, bapa hang pergi tempat kerja orang hormat. Betul. Benda ni semua je saya kata. Tapi jangan lupa bab negara juga. Depa yang sokong hang pasal hang membantu menyumbang pingat pada negara. Tapi itulah juga, jangan hang buat, maaflah saya dengan mereka, saya cakap direct, jangan hang buat share tu. Yalah, betul lah. Kalau hang buat share, mak bapak hang pun malu. Betul. Kita bagi semangat dan banyak yang kita dorong dia orang ni adalah dari segi rohanian. Kerohanian kita masukkan, kadang kita bawa ustaz. Malah kalau sebelum PC Game, Asia Game tu dah 2 term betul-betul. Saya dapat bantuan kerjasama daripada Datuk Dr. Fadilah Kamsan sendiri. Alhamdulillah. Dia sendiri jumpa dan saya puji Datuk Dr. Fadilah ni, selain pada sekolah semua orang kenal dia kan. Tapi bila pertama kali saya jemput dia, saya tengok bila kebetulan saya duduk sebelah, saya nampaklah dalam dia punya laptop dia tu. Dia dah ada semua nama budak-budak. Dia dah tahu, dia dah buat homework, dia dah buat research lah. So berarti dia nak cakap pun dia tahu. Hang apa kelemahan. So it's good lah, dan itu juga membawa kejayaan kepada kita. Okey, berbalik kepada STL Datuk. Ni peminat-peminat duk tanya-tanya ni kan. Betul tak? Kita tanya bila STL nak buat ni kan? Bila STL tu? Dia tak sabar nak tengok ni. Memang ramai yang terlampau tanya. Saya pun dah berbincang dengan Yang Berhormat Datuk Seri Rizal Merican. Kita pun dah saya rasa few times juga lah, 2-3 kali dah. 2-3 hari sudah pun ada lagi berbincang. Dan insyaAllah hari Jumaat ni kami akan bertemu. Dan saya juga dah siapkan kertas kerja yang akan saya bentang juga kepada dia. Kita nak bagilah soal-soal. They're simple, I am a small politician, but the ministers are very high level politicians. So kadang-kadang poin kita pun mereka pandai juga. Mereka pun kerti juga nak siup-siup. Betul. But of course ramai yang mendesak saya, yang marah kita, dan kebetulan salah satu negeri pun dah start hentam dah. Tu. Bila disebut sebagai body touch ni lah, dekat silap saya Gasta dari Kelantan. Lepas tu saya kata no, stop. Kebetulan let us berhemah. Kita staff saya kata kita approach, kita bincang dulu. Kalau dah jumpa jalan buntu, that is different. Sebab tu saya memilih untuk tidak mau perang media sosial semua. I don't want to do that. Good. Especially the ministers now, kerajaan kita sekarang duk concentrate untuk COVID. Kemudian ekonomi kita pun baru nak pulih balik. Jadi benda banyak kerja mereka nak buat. Ambillah contoh Datuk Seri Rizal Merican. Bukanlah kerana kebetulan dia dari Penang tu saya nak angkat dia, tak. Kita kena tengok dia nak tengok sepak takraw sajalah. Of course saya yakin Rizal akan bantu. Ya, betul. Semangat dia sepak takraw dia pun tinggi. Dan kebetulan dia sebelum jadi Menteri Belia pun, dia pernah turun dalam remaja kita, tak silap saya, ataupun GP bagi hadiah. Saya dah pernah jemput dia dulu dah semua. Memang dia minat sepak takraw. Betul. Dan dia akan bantu di mana boleh. Tapi of course dia juga terhad, macam bukan dia yang letak tu. Ada menteri-menteri lain, ada jawatan kuasa Majlis Keselamatan Negara kan. So they have got to go to that process also. Tapi saya akan bagi ke dia, bantu ke dia dari segi maklumat, malah SOP pun kita dah prepare. Okay, you tengok selalu kita sebelum start, kita akan salam lah. Ada dua-dua pasukan dengan, tapi itu adalah untuk mengeratkan silaturahim. That is the beauty of sepak takraw yang orang tak nampak. Sebelum start, lepas tu you perang. Handuk sana hang musuh. Aku gelanggang di sebelah dalam musuh. Habis berperang, salam balik. Erat balik kan. Tapi tu saya dah bincang dengan
Exco saya banyak call, tapi ahli majlis 30 orang saya tak mampu call semua, saya masuk dalam grup lah. Okey Datuk, kita nak bincang banyak lagi ni pasal takraw ni. Kita nak break dulu. Jadi terima kasih kepada anda yang terus bersama kami dalam agenda sukan. Kita nak rehat saat dan kita ikuti sedikit perkembangan berita sukan dalam rancangan dalam sumber berita yang kami sediakan untuk anda. Jangan ke mana-mana. Kita bersama Datuk Seri Ahmad Ismail selepas ini lagi. Liga Perdana Inggeris EPL akan bersambung semula minggu ini dengan perlawanan minggu ke-29 yang tidak sempat dimainkan akibat pandemik COVID-19. Dua baki perlawanan tersebut adalah Aston Villa menentang Sheffield United dan Manchester City menentang Arsenal pada awal pagi tadi. Aston Villa seri 0-0 menentang Sheffield United, manakala Manchester City menewaskan Arsenal 3-0. Peminat bola sepak Inggeris sudah pasti tidak sabar untuk menyaksikan pasukan pilihan mereka beraksi dalam saingan EPL yang digantung sejak 13 Mac. Semasa Liga dihentikan, Liverpool yang menang 27 daripada 29 perlawanan mendahului dengan 82 mata. The Reds jauh meninggalkan Manchester City di tempat kedua dengan 25 mata dan memerlukan sekurang-kurangnya 2 kemenangan sahaja. Ketika namanya dibualkan peminat bola sepak negara, pemain sensasi negara Lokman Hakim Samsudin mengambil langkah melantik ejen yang berpengkalan di London untuk mengendalikan kerjayanya selepas ini. Syarikat berkenaan ELEF Sport memaklumkan perkara itu di laman sosial pada Jumaat lalu. Langkah itu diambil selepas Lokman, 18 tahun, dipanggil menyertai klub Division 1 Belgian KV Kortrijk. Malah terdapat juga laporan dia turut diintai klub Liga Perdana Inggeris. Konfederasi Hoki Malaysia KHM akan melansaikan wang kemenangan kepada pemenang saingan Liga Hoki Malaysia LHM 2020 pada akhir bulan ini selepas tertangguh susulan pandemik COVID-19. Ahli lembaga eksekutif KHM sudah meluluskan untuk pembayaran wang kemenangan itu dan akan diselesaikan hujung bulan ini, jelas Presiden KHM Datuk Seri Subhan Kamal selepas mempengerusikan mesyuarat ahli lembaga eksekutif KHM baru-baru ini. Dalam perkembangan lain, Subhan berkata skuad kebangsaan akan kembali menjalani latihan bermula 1 Julai ini, biarpun kerajaan memberi kelonggaran untuk pemain kembali berlatih pada Isnin lalu. Mengulas lanjut mengenai kejohanan tempatan, Datuk Seri Subhan berkata pihaknya akan cuba memastikan Liga Hoki Remaja kategori bawah 14-16 tahun diteruskan tahun ini. Keseluruhan 143 peserta di bawah program Road to Tokyo RTT di Pusat Latihan Kompleks Sukan Negara Bukit Jalil disahkan negatif jangkitan COVID-19. Ia selepas baki 11 dari 143 peserta yang masih menunggu keputusan ujian swab COVID-19 itu disahkan bebas daripada penyakit berjangkit berkenaan. Perkembangan positif itu diumumkan oleh Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara Malaysia, Datuk Ahmad Syapawi Ismail dalam kenyataan MSN baru-baru ini. Berdasarkan keputusan yang telah diperolehi daripada Makmal Perubatan BP Healthcare pada hari ini, sukacita dimaklumkan bahawa keputusan itu, ujian COVID-19 bagi 11 peserta adalah negatif. Kesemua 11 peserta akan memulakan sesi latihan pada 12 Jun, kata Datuk Ahmad Syapawi. Di bawah program RTT, seramai 143 peserta daripada atlet, jurulatih, atlet rakan pelatih, pengurus sukan, anggota sokongan serta pegawai khidmat sokongan sains dan perubatan sukan. Sementara itu di Ipoh, Persatuan Badminton Perak menetapkan hanya 10 pemain dibenarkan pada setiap sesi latihan yang dilaksanakan dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PPKP. Setiausaha Kehormat Persatuan Badminton Perak Muhammad Zamri Bahari berkata, latihan dijalankan secara berperingkat dan pergiliran akan dibuat bagi mengelakkan gelanggang latihan dipenuhi pemain selaras dengan prosedur operasi standard SOP ditetapkan dan amalan penjarakan sosial. Menurut beliau lagi, 2 sesi latihan diadakan setiap hari iaitu dari 8 hingga 10 pagi dan 3 hingga 5 petang. Setiap sesi akan ada hanya 10 daripada 60 pemain yang terdiri daripada pemain skuad Sukan Malaysia Sukma bawah 18, 16, 14, 12 dan 10 tahun, menurut Muhammad Zabri Bahari. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda kerana masih lagi bersama kami dalam agenda sukan. Kita bersama dengan Presiden Persatuan Sepak Takraw Malaysia, Datuk Seri Ahmad Ismail. Dan dalam segmen pertama tadi, kita telah berbincang banyak dan saya harap maklumat-maklumat semasa yang disampaikan oleh Datuk Seri dapat memberikan penjelasan ataupun melepaskan rindu peminat-peminat sukan sepak takraw. Dan tadi kita bercakap tentang STL.
Tidak dapat kita nafikan seperti yang saya katakan di peringkat awal tadi, STL ni telah mengangkat ataupun meletakkan semula sukan sepak takraw di hati peminat-peminat sukan sepak takraw di negara kita, dan kita mahu sukan sepak takraw melalui program pertandingan STL ini diteruskan dan ditingkatkan lagi. Jadi Datuk berbalik kita pada STL tadi. Okey, bagaimana, apakah Datuk melihat STL sudah berada dalam satu landasan yang kita katakan kejayaan, dan apakah kejayaan STL yang Datuk nampak telah dapat dihasilkan melalui pertandingan ini? Sebenarnya di peringkat awal permulaan STL pun memang betul saya sendirilah banyak dengan Astro. Kita berbincang, there are few areas kita nak cover. Nombor satu, itu yang kita pergi peringkat awal itu macam mencari ramli lah. Mencari ramli ya. Kita buka pada kelab, kemudian kita buat berpasukan 2015 berpasukan antara negeri. Kita dah start antara negeri berpasukan. Tapi feedback yang kita dapat daripada banyak penonton, ramai penonton, dia kata dia keluar pergi kedai, balik duk main lagi tak habis. Tim tu duk main lagi tak habis. Macam 3 regu kan. So berdasarkan feedback yang kita dapat, especially daripada Astro bagi kita, dan kita buat regu saja. Dan regu okey. Antara yang kita nak buat ketika itu ialah how do we create state fans. Macam mana kita nak bagi tiap-tiap negeri dia ada penyokong dia sendiri. Itu satu. Kemudian kita juga bagaimana kita nak memperkenalkan, orang tak kenal pemain sepak takraw. Betul. So ada satu pula program macam mana kita nak memperkenalkan dia. Ini semua saya dapat dari kerjasama yang baik, sokongan yang baik daripada Astro lah. So kita mula memperkenalkan seorang demi seorang yang lani kadang budak sekolah pun dah tahu dah. Ya, betul. Kita pergi di sekolah, saya nak Eddie macam dia ni. Saya yang killer, saya nak Eddie macam STL macam Hanafiah, dia boleh sebut dah. Nama berarti matlamat kita tu tercapai. Dan dari segi STL sendiri, kita mula tak silap-silap 3.4 juta 2014 tu. Tak cukup luas lagi. Lepas tu saya dah bincang lah dengan masa Farid pun pernah saya cakap, Farid sebelum Preman dengan Farid, saya kata Farid, let us target for 6 million. Alhamdulillah dengan kehendak Allah, kebetulan STL yang ke-6 tahun sudah, kita telah capai mencecah lebih sikit pada 6. Tahniah tu, tahniah. So kita dapat sasaran kita dah. Dan memang satu kejayaan sebab tu orang duk tanya-tanya, dan satu yang bagus kita tengok macam kita buat di Jam-in Mall. Jam-in Mall So the state fans tu it helps. Jam-in Mall kecil. Tapi orang duk main ramai. Orang duk main ramai. Tapi nasib baiklah yang mai katalah dia ni penyokong Selangor, ataupun penyokong Kuala Lumpur lah, ATM ke apa? ATM. So bila ATM main penuh, habis-habis dia keluar. Nasib baik kalau dia tak keluar, nak masuk tu payah. Dia macam tengok wayang. Betul ya. Tapi kalau untuk masuk tu, saya pun bersyukur pada Allah. Saya kata kalaulah kita tak buat perancangan create the state fans, orang yang minat ada juga yang minat dia. Betul, dia duduk, dia tunggu. Itu kan. Memang takkan celui ya. Memang. Macam di Johor Bahru lah, itu you tahu. Masa kita buat Champions Cup, tiket habis. Habis berkata awak, dia pun tak main beli awal. Come on lah, peminat dah main susah payah. Takkan kita nak suruh balik. Saya takkan nak balik. Sampai memang masa tu kononnya duk cari saya lah. Kebetulan saya tak sampai lagi. Macam kita dah tahu time tak betul. Saya dapat call apa-apa. Dan polis main 4 kereta polis. Tu dia. Habis akhirnya okeylah, saya pun terima kasih kepada Astro dengan kebijaksanaan kerjasama. Kita pasanglah skrin besar, dan di dalam tu kita boleh masuk lagi, kita bagi masuk lah. Betul itu. Apapun jadi dapat menenangkan keadaan pada masa itu, betul. Okey Datuk, tak dapat tidak bila kita bercakap tentang sukan sepak takraw ni, bila di peringkat SEA Games ke, Asian Games ke Datuk, dan kejohanan lain, kita punya seteru utama ni, mereka akan cakap, peminat akan cakap, kita ni nampak macam sedikit payah untuk menundukkan Thailand dalam sukan sepak takraw. Jadi Datuk mungkin ada pandangan tersendiri. Komen Datuk. Dah agak dah bila dia cakap dia dalam SEA Games. SEA Games apa? Nak pergi ikut tu lah tu. Nak pergi ikut tu. Okeylah, saya tak nafikan lah. Di peringkat awal dulu memang jurang begitu jauh. Jurang kita begitu jauh. Tapi saya nak juga tolonglah peminat sepak takraw. Yalah, dah maki saya banyak, tak apa, saya terima lah. Saya terima sebagai yang satu suntikan kepada saya untuk elok Datuk. Allah Akbar. Tapi saya nak beritahu satu ya. Ketika saya mula ambil alih, kita anggap 2003 lah. 2003 Malaysia berada di kedudukan ketiga sebenarnya. Thailand nombor 1, Myanmar nombor 2. Kita nombor 3. Tapi 2003 tu juga alhamdulillah dengan program kita, yang tugas utama saya ambil ni pada MSN, saya kata saya nak ambil skuad nasional keluar.
Memang time tu adalah sikit orang kata tak boleh. Dia MSN yang run. Okey. Tapi pada saya ketika itu pun dah 12 tahun ke apa saya kata. Under MSN, why we cannot get call? Dan waktu tu lah. Waktu tu lah. So kita fight, kita keluarkan dulu skuad nasional, kemudian baru the following year I think kita keluarkan skuad pelatih. Okey. Ambil bawah tanggungjawab kita. Yeah. Dan program kita masa tu alhamdulillah that was my first SEA Games. 2003 di Vietnam. Kita dapat perak. Berarti daripada nombor 3 kita dah naik nombor 2. Yang tak sedap sikit tu duduk tentu lah. Tapi kalau ambil blueprint saya ketika mula saya buat, sepatutnya kita dapat emas 2006. Okey. Sukan Asia 2006. Itu sasaran kita lah. Tapi dengan kehendak Allah kita dapat awas tu. Okey. 2005 SEA Games di Cebu, Filipina, kita berjaya dapat emas. Tapi saya tak nak cakap lah kelemahan-kelemahan dia. Saya rasa majlis tertinggi tahu, jurulatih tahu, kita faham. Biarlah kita telan sama. Aku takkan cakap pun benda dah lepas. Benda lepas itu. Tapi sayanglah kalau tak kerana benda tu, saya rasa di situ sudah mula bangkitnya kita lah. Tapi bila dah lepas tu dia jadi lagu lain lah. Tabah. It's alright. Benda dah berlalu. Dijadikan pengalaman itu. Walaupun pahit lah. Okey. Sorry. Lepas tu okey. Kemudian saya tengok kita bukan nak kata tak boleh. Boleh. Dan kita pun semakin rapat. Masa tu pun memang saya nak bawa buat sparring tu pun nak bawa daripada Thailand payah. Payah tu lah. Apa yang saya buat benda ikhlas saya cakap. Saya pakat dengan kawan-kawan saya daripada Yala, daripada Petani. Yalah, ada kawan-kawan kita di sana. Depa cari meeting kat dia. Okey. Main di sini apa semua. And then mula kita punya program. Kita duduk di Langkawi sebulan, 2 bulan apa semua. Kita bawa lah dia orang main buat pertandingan. And then kita start turun hadnya apa semua pun dah mula rapat dengan setengah pimpinan sepak takraw bawah ni ke atas. So bila mereka buat tournament IGAT Cup lah apa semua mereka jemput kita. Okey. Di situ kita dah mula dapat pendedahan, dah mula bertemu dengan pemain-pemain skuad. Okey, alhamdulillah. Cuma saya tengok ada satu bahagian lah sebenarnya. Kalau nak cakap soal skill, saya tak nafilah kata skill dia baik, tapi bukanlah jauh mana. Tak beza sangat antara 5 hingga 10% sebenarnya skill lah yang berbeza. Tapi yang menyebabkan kita gagal nak tunjuk yang baik dalam Okey. hati kecil kita. Okey. Nak kata kita bukan fighter pun waktu tu boleh dianggap. Ya, betul. Masa tu teruji lah. Masa tu teruji. Kalau you fighter, because you boleh tengok body language, you boleh tengok muka mereka. Dan kita duk tengok mereka main. Yalah, saya nak kata turun everyday waktu latihan dak lah. Tapi kerap lah. Yalah. Saya duduk dengan mereka daripada mula. Kita buat roll call sampai mereka habis main. Buat roll call, bagi balik nasihat apa semua. Dan tengok-tengok permainan dia tak sama dengan yang buat sini. Okey. Dia ada perasaan gerun, takut. Maka tu saya duk minta kepada MSN lama dah sebenarnya. 10 tahun saya rasa. Tahun ni hari 10 kan sebelah itu lah. Saya minta psikologis. We need a psychologist untuk keluarkan budak-budak ni daripada rasa gerun dan takut apabila bertemu. Rasa rendah diri ni, takut sikit. Rasa rendah ni malah pernah berlaku lah. Di Doha, di Guangzhou 2010. Besok nak bertemu dengan Thailand. Malam ni ada yang sampai dah demam. Itu dia kan. Gementak takut nak jemput Thailand. Takut. Saya tahu nama semua pun tapi saya tak mahu sebut. Okey. Saya ni semua pengalaman boleh saya share dengan anak-anak saya. Iyalah, betul kan. Sampai demam. Itulah tekanan perasaannya. Berarti kalau you dah takut, fokus you hilang. Hilanglah, betul lah. Macam mana ni? Macam dalam permainan tu, of course sepak takraw ni we have coach yang akan bantu dari segi side coaching. Tapi saya tengok side coaching oleh coach pada ketika itu mungkin dalam 20-25% lah. Iyalah. Kuat-kuat pun kalau yang rajin sangat bertanya macam Ijat Bom tu. Dia banyak nanti duk kali tengok nak tunggu arahan dan sebagainya. Mungkin lebih sikit pada 25-30 lah. Hal lain tu depa. Coach dah buat turun dalam training dalam apa semua dan nampak okey. Sebab tu kita ada ramai. Katalah kita ada 24 orang contoh. Nak pilih 12. So kita dah pilih berdasarkan coach dah pilih terbaik 12. Betul lah. Tapi bila pilih tu they are not there. Okey. Ini part ni kalau boleh perlukan psikologis sikit lah. Psikologi. Dan satu lagi pun dan saya terima kasih Datuk Syapawi, Datuk Megat Chef di mission kita pegawai SS semua habis kita SEA Games itu dia panggil for the first time dia panggil semua players together dengan persatuan duduk dia nak dapat input direct daripada dia orang. Dan saya pun sebelum tu saya kata pada anak-anak saya
berterus terang. Kalau hampa rasa aku tak betul pun, hampa cakap dia terang. Tak usah takut. Persatuan tak betul cakap. Tapi betul, bila budak bagi pandangan pun memang ada kebenaran dia. Kita ambil lah Poncai, yang lain pun dekat 38. 38, 39 ya. Poncai apa ni, siapa lagi tu? Paterapong. Paterapong Yupadi apa semua ni. Depan ni dah memang lama. Depan ni dah berapa SEA Games? Iyalah. Dekat 7-8 SEA Games. Anak kita mungkin 1, 2, 3 begitulah kan. Jadi saya tengok salah satu pandangan dia buat keluar lah. But it's good supaya dapat Datuk Capawi sendiri dengar sendiri. Dia kata okey, kami kalau level kami tak takut. Tapi bila kami masuk depan ni terlampau senior sangat. Ada rasa takut. Itu lepas tu kita putus bahawa Datuk Capawi agree we need a psychologist. Cuma Datuk Capawi kata Tok Mat, saya tak marah MSN lah, walau seperti tak dapat. Saya faham kengkangan dia. Nak dapat psikologi pun berapa ramai dah. Kemudian takkan dapat nak ambil sepak takraw ya, suka lain tak buka mata. Tak semua orang boleh jadi pakar psikologis tu. Ya, betul. Nak cara yang betul-betul boleh menaikkan semangat orang kan bukan senang. Betul. Dia pakar psikologi selain pada dia memahami jiwa budak tu. Tapi pakar psikologi juga yang boleh membentuk, memberi suntikan semangat, memberi keberanian, benar-benar macam ni lah. Tapi Datuk, pasal tentang apa yang kita bincang ni, takkan Datuk tengok cara permainan pemain-pemain Thailand dengan pemain kita ni ada sedikit perbezaan. Contohnya kita ambil Poncai, teknik pukulan dia tu kita katakan derah lah, dia punya gulung tu Datuk kan. Bukan kita tak ada gulung, Lan pun yang lain-lain pun semua ramai yang boleh gulung. Jadi hal ni apa Datuk? Nampak adakah dari segi sistem cara main ni depa ni? Dia memang dari satu segi lompatan dia tinggi. Lompatan dia tinggi, jadi bila lompat dia tinggi, kadang kita blok, budak kita naik bawah pada dia. Terlepas ya. Tapi kalau you notice balik lately, sama ada dalam Kings Cup, especially dalam SEA Games or even Asia Games, kita dah berjaya buat blocking. Malah dalam Kings Cup, kita tengok dalam set pertama dia main dulu, Poncai main, nak kata seronok juga lah. Iyalah. Poncai dikeluarkan, set tak habis. Dia tak boleh perform berarti budak kita dah makan dah. Syed, tak silap saya, Aidil dengan Lan. Bukan takat Poncai yang keluar set tu. Siti Pong pun keluar. juga. Daripada Abang masuk orang lain. Memang daripada Misah. Malah itu di SEA Games lah set. Kita boleh nampak lah come on jurulatih dia jenis relax. Betul. Pasal dia, memang dia kuat kan. Betul ya. Tapi kalau you tengok dia mula mangkit, dia mula huha-huha. Itu dari bimbang dia pun dah tahu dah. Okey. Kemudian ada orang kata depa tak heran kat kita. Saya tak percaya. Depa heran. Depa heran sebab depa ni yang saya tahulah, saya pun kawan baik dengan depa. Iyalah. Depa akan masuk selalu paling lama 6 bulan sebelum SEA Games atau sebelum Asia Games. Betul. Kadang-kadang dulu 3 bulan ya. 3 bulan ya. Lepas tu 6 bulan. Tapi hak baru ni punya Asia Games, lepas Kings Cup, Asia Games kita 2018. Ya. 2017 Kings Cup bulan 9 ke bulan 10, terus masuk budak-budak dah. More than 1 year. Kalau tak takut masuk awal apa? Masuk awal apa? Tapi tak apalah, cuma masa kita, kemudian semua saya nak minta itulah. Kemudian saya nak nasihat pada anak-anak saya lah. Ya. Apabila kamu mencipta kejayaan, pertama kali yang saya nak pesan apa dia buat? Sujud syukur tahun situ sujud biasa. Balik rumah buat sembahyang sunat syukur 2 rakaat. Buat yang tu. Bila kita buat, bahawa kita akan sedar bahawa kejayaan aku ni dengan pertolongan Allah. Betul. Bukan kerana aku. Bila kita tak ingat benda tu, mula dia main merak. Dia merak. Dia naik merak, naik bangga, tak tentu hala ni. Rosak habis. Habislah, betul tu. Itu ya, yang tu mula. Betul tu. Baik Datuk, saya nak tanya pandangan Datuk tentang kita perlu pelapis, nak tak nak, betul Datuk? Jadi setakat ini bagaimana Datuk melihat soal pelapis pemain sukan sepak takraw di negara kita ni? Okey, saya alhamdulillah lah bererti program Akar Umbi sama ada yang dibuat oleh Persatuan Negeri, lebih-lebih lagi saya salute lah Kementerian Pendidikan, Kementerian Pelajaran kot time tu kerana melalui sekolah sukan telah dapat melahirkan ramai pemain-pemain yang baik. Untuk pengetahuan Haji kita sepatutnya maka kita berbincangan dengan pendekkan cerita lah, saya tak panjang dah. Okey, dalam syarat JKK pada awal tahun ini, bulan Januari ataupun awal Februari, kita telah memutuskan bahawa skuad lelaki akan ada 2 skuad. Satu skuad A dan satu lagi skuad B. Demikian juga wanita. Wanita. Jadi untuk projek 7 tahun.
target kita ialah Sukan Asia 2026. InsyaAllah. Okey, insya-Allah. Alright. Kemudian skuad A ni boleh masuk sini ya. Okey, masuk sini ya. Walaupun peringkat awal saya kata dia nak semua bawah 21, saya kata belum masa. Ya. Saya perlu sini untuk berganding dengan anak-anak kita dan alhamdulillah MSN nampak penjelasan yang saya bagi itu dan akhirnya diterima. Jadi skuad A kita ada campuran lah, bawah 21, malah 19, 20 tu dah. Yang bagus betul layak skuad A, skuad A. Skuad B kita akan buat bawah 21 saja. Okey. Seramai 15 orang juga. Dan untuk pengetahuan, sebenarnya melalui sukan remaja yang sempat saya buat setakat ni baru 2 kejohanan lah. Satu remaja lelaki, satu wanita. Lepas tu COVID kita tak sempat buat. Dan melalui remaja kita dah kenal pasti 40 budak yang memang dah kontak pun. Saya yakin tapi Talib pula ni bukan lagi ketua jurulatih lah. Oh, dia bukan lagi ya? Dan naik pangkat lah. Dah naik pangkat lah. Apa ni MSN naik pangkat dia jadi technical director. Technical director. TD. Dulu KJ Talib lagi TD Talib. Jangan merak sudah. Dia pun dah kontak depa dah ready. Kita patut buat belum lagi arahan PKP. Okey. Tapi dah lagi beberapa hari lah sebelum tu dalam saya rasa 4-5 hari kot. Lepas tu semua duk tanya saya lah urusan PSM. Lepas tu saya dah nampak COVID dah mula. Lepas tu saya bincang lah dengan Datuk Akram, Datuk Abi, saya kata dengan Talib sendiri pun lah. Saya kata saya bimbang satu, kita panggil dia mai, tiba-tiba dia kena lah penyakit ni. Dua sepak takraw busuk lagi. Betul lah tu. Tak apalah, kita sabar kan. After all, saya pun tak sangka nak tarik 3-4 bulan. Betul lah tu. Kan? Lepas tu kita kata tak apa. Malah tak silap saya, jemputan untuk dipakai sesi pemilihan pun dah dibuat. Dah dibuat. Lepas tu kita terpaksa batalkan. Dan baru-baru ni pun bila saya tengok sampai dah 3 bulan, saya panggil berunding jurulatih kebangsaan kita yang duk ada di sinilah. Yang duk ada di Terengganu, di Penang, memang saya tu tak payah mai. Dan ni pun ada dekat 7-8 orang juga. Dia kita bincang, kita dapat kata sepakat. Masa dia buat 40 tu pun dia dah ada ranking. Dah. Dia dah pilih daripada semua budak yang ambil tu, okey dia buat ranking bagi poin-poin. So saya juga dah bincang dengan Majlis Sukan Negara. Saya kata saya bagi 2 cara lah. Satu, kita kecilkan. Daripada 40 kita buat 30. But still kita dah lebih 20. Nak panggil 21 tu boleh lah kan. Tapi tu saya fikir-fikir masa dah rugi. Because projek kita 7 tahun. Ini pun banyak perancangan kita dah terkendala. Tu saya dah mengayu minta kata tak apalah untuk tahun ni we take the top 15 tu. Kita berapa tekong, berapa apa ni, killer dan sebagainya tu daripada yang 40 tadi. Kita masukkan dulu dan insya-Allah lah kot saya berdoa MSN dengan pandangan saya. Berarti kita boleh budak-budak kita akan mula masuk sepatutnya 1 Julai. Tetapi oleh kerana RTP Road to Tokyo, Road to Tokyo punya program akan keluar 30 bulan 6. Jadi kita perlu bagi masa sedikit pada MSN, mungkin nak buat nyahkan kuman. Betul. And then bilik nak kena semua nak kena bersih elok. Sanitasi apa semua tu. Dia nak kena buat arrangement lain. Jadi saya harap tidak lewat pada 15 Julai budak-budak kita masuklah. InsyaAllah. Datuk, sebelum ada 2 soalan. Yang satu ni saya nak tanya, apakah Datuk nampak tiba masanya kita perlu akademi sepak takraw di negara kita? Akademi. Saya tak ingat tahun berapa. Sebenarnya akademi ni kita dah pun buat plan. Kita dah lantik seorang konsultan, arkitek yang ada nama besar juga di Penang. Dia dah buat dah plan pun. Plan dah siap dah semua. Dan kebetulan waktu itu pun Kerajaan Negeri Pulau Pinang telah pun bersetuju untuk menyerahkan 15 ekar tanah tambun dekat kita kata Tentok Kong, tapi sebenarnya depan Geni Drive tu kita. So 15 ekar diberi kepada Persatuan Sepak Takraw Pulau Pinang. Kemudian kita nak buat akademi. Dan dia punya layout structure semua dah ada. Dan saya dah bawa pun the papers tu kepada waktu itu Tan Sri Yang Berhormat Tan Sri Nur Muhammad Yaakob, Menteri Kewangan kita waktu itu.
Dan of course bajet berdasarkan daripada arkitek sendiri. Dia kata it's about 80 juta. Tapi kita ada indah. Kita ada satu blok untuk lelaki, satu blok untuk wanita. Bukan akademi. Dan ia tidak hanya untuk pemain Malaysia ke pelajar Malaysia. Terbuka untuk luar negara. Dan kita juga akan ada satu program bersama dengan any university lah. Kalau kita buat di Penang, most likely USM. Mungkin juga UiTM, UPM kan, wallahualam. So dari segi akademi, let them handle. Kita tak ada kepakaran tu. Kita kena accept, kita nak pergi tunjuk pandai-pandai, kita nak tak buat tak boleh. Bab sepak takraw kita handle lah. Mungkin saya minta PSM dan pakar-pakar. Maksudnya perancangan tu dah dibuat lah. Dah dibuat. Saya pergi pula ke Melaka. Melaka ketika itu pun Ketua Menteri pun dah setuju bagi kita 20 hektar dalam kawasan Sport City yang dia nak build. Dan saya juga telah menyatakan kepada Tan Sri Noor Yaakob ketika itu pun, jangan, saya tahu pandangan orang Melayu ni sepak takraw ni dia mentaliti rendah sangat. Saya kata saya tak mau involve dengan, walaupun saya kontraktor. Betul. Saya developer, tapi saya kata saya serah yang ni. You panggil lah tender, open tender, you run. Siap bangunan, serah kat kami. Betul. Itu PSM dengan Persatuan Pulau Pinang. Kan? Jadi itu tak tahulah, kita tengok lepas ni kalau boleh we take up. It is important. Dan I think ini juga perlu. Saya akan bincang juga dengan Datuk Sri Rizal sebagai permulaan. Mungkin ini salah satu yang boleh membentuk to generate. Because saya rasa sudah tiba kerajaan sekarang juga membantu persatuan-persatuan sukan kebangsaan. Because saya tahu kalau nak harap daripada semua kerajaan pun dengan keadaan ekonomi banyak kita tak mahu juga result kita semakin mudung. Betul. So allow the persatuan sukan to generate their income for them. But we need the support lah. Betul lah. Kena lah. Jadi benda-benda macam tu. Dan saya juga dari segi program SCL ni kita nak usaha. Saya akan berusaha juga selepas dengan Datuk Sri Rizal. Saya sanggup jumpa dengan Datuk Menteri Kesihatan kita. Saya juga akan berjumpa dengan Datuk Ismail Sabri. Dan to the extent I will also try to get an audience. Saya akan cuba untuk mendapatkan satu bincangan dengan Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Perdana Menteri kita sendiri untuk memberi penjelasan yang lebih. Tapi bergantung apa nasihat Datuk Sri Rizal kepada dia. Kalau Datuk Sri Rizal kata tak patut mak akan handle semua. Yang penting satu yang aku nak tengok STL jalan. Itu ya. Kita bersama dengan Datuk Seri Ahmad Ismail, Presiden Persatuan Sepak Takraw Malaysia. Kita pun dah sampai ke penghujung agenda sukan untuk minggu ini. Sebelum berpisah, saya ingin mendapat pandangan daripada Datuk, nasihat Datuk kepada warga sukan, pemain sepak takraw. Apakah nasihat Datuk ni dalam suasana pandemik COVID-19 ni? Saya rasa macam inilah. Kerajaan beri kepercayaan kepada kita. Bukan saja warga sepak takraw, ini seluruh rakyat Malaysia. Saya yakin PKPP ni pun adalah suatu test yang kerajaan cuba, kerana kerajaan yakin kat kita. Betul. Because daripada PKP, PKPB, dia cuba PKPP. Tapi PKPP ni dia bagi kelonggaran terlalu luas. Betul. Cuma bererti apa? Bererti pucuk pimpinan kerajaan menaruh keyakinan kepada rakyat bahawa kita ni manusia yang berdisiplin. Betul. Kita tahu kepentingan untuk menjaga diri kita. Jadi saya minta lah yang tak perlu keluar unnecessary tu usah keluar. Nak keluar pergi bincang benda tu okey. Duduklah di rumah. Betul. Jagalah SOP. Yang keluar apa semua tolong jaga SOP. The whole citizens have to support the government for this. Sebab kerajaan mungkin tengok dalam 2-3 bulan ni. Betul. Kalau dia meletup balik, tak kena. Kita tak mahu untuk setengah negara luar. Betul. Buka katuk balik. Kan? Betul. Jadi kalau boleh, mainlah kita sama. We are together with the government to fight untuk memutuskan rantaian COVID-19 ini. Saya yakin kita boleh. Malaysia boleh. Tolong maintain. Itu yang saya minta. Kepada warga sepak takraw, tolong jangan duduk di rumah saja. Mungkin saya lebih menekankan kepada skuad nasional. Tetapi saya juga dah bincang bahawa saya juga nak minta bagi di peringkat negeri untuk semua dah boleh main, dan saya tahu setengah pun dah start. Cuma saya nak nasihat jangan ada latihan yang betul-betul intensif tanpa SOP dan juga mesti di bawah penyeliaan jurulatih. Jangan tak ada jurulatih lagi, kita tak tahu budak-budak taklah seronok. Betul. Cukuplah masalah yang dah berlaku dekat Kedah itu dekat Kuala Muda. Pun okeylah, saya dah tadi pun pergi sekolah tu. Tak tahulah setakat tu lah, saya dah terlambat sikit benda tu. Jadi saya mintalah semua buat.
maintain your skill, berlatihlah. Sehari boleh buat sejam dah buat. Tak boleh pun pagi setengah jam, petang setengah jam pun jadilah. Jangan tinggal terus. Datuk, kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Datuk kerana sudi mai naik ke studio kami ni. Tinggi kan, letih sikit kan. Kami doakan semoga segala urusan Datuk dipermudahkan oleh Allah, Datuk. Amin ya Allah. Terima kasih, Datuk ya. Jadi agenda sukan untuk minggu ini sampai di penghujung rancangan. Kami mengucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk terus menonton agenda sukan melalui saluran SK Sport Channel dan jangan lupa like dan juga subscribe channel ini kerana channel ini adalah bertujuan untuk membawa perkembangan sukan untuk kita kongsi bersama demi memastikan agenda sukan negara kita terus meningkat maju. Akhir kata dari kami, Assalamualaikum, salam sejahtera, kita jumpa dan jumpa lagi. Bye-bye.